Ini ada sambungannya lagi ya tuan-tuan. Ini hanya 16 saja. Sambungan ini baru ke surah 456. 456 ada sambungannya seterusnya. Ya, tebal. Okey. Pasal saya nak baca sedikit dalam kitab kita yang ada ini, lepas tu saya nak rujuk ke sini. Oleh kerana pasal apa? Untuk pengetahuan amal ibadah kita. Ya, tu amal ibadah kita nanti insya-Allah. Okey. Ini kat sini ada yang saya bagi adab-adab imam selepas solat. Bukan imam saja ya, makmum pun sama juga. Ya, tugas-tugas makmum dan sebagainya. Ini yang kat sini ni. Ya. Ada adab imam selepas solat, begitu juga makmum, bukan imam saja. Okey. Dan saya nak ambil balik apa ni, kitab kita ini tadi yang lama, kemudian tu insya-Allah kita pergi ke situ nanti. Saya nak habiskan bab yang apa ni, muka surat berapa tadi? 5 ya. Muka surat 5. Dan sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang telah hidup, yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita, yang telah meninggalkan kita terlebih dulu. Ya, surah sini tak tahulah dalam masa 2 tahun ni, wallahualam saya tak tahu. Tapi surah tempat saya dah masa 2 tahun 8 hilang. Yang istiqamah tu dia lama. Itu yang saya cukup sedih. Ada seorang tu, apa yang saya ada kitab aja, macam kuliah apa ni, Tazkirah Jumaat, saya pun ada gunakan kitab panduan Imam Syafi'i solat Jumaat, dia pun nak beli juga. Dia cukup apa, dan kitab ini pun dia beli. Kitab Indahnya Solat Berjamaah apa ni, yang ini Indahnya Solat Berjamaah, dia pun beli. Panduan Imam dan Makmum yang fotokopi apa salah satu rumah ni saya bagi tuan-tuan pun dia beli. Itu susah nak order tu. Itu harga 80 lebih tu. Ini pun dia beli. Apa yang ada apa, kemudian tu kebanyakan mana yang dekat sekitar sana, kuliah saya diikut. Ada 2-3 orang. Habis alhamdulillah. Ya. Mengejut sahaja dia punya apa. Okey. Ya. Okey. Saya apa yang mana saya sebut apa buat photostat ni, saya hadiahkan. Ya, hadiahkan pada tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan digunakan. Dapat digunakan dan insya-Allah sebagai panduan. Dan tuan-tuan insya-Allah akan datang ada sambungannya. Ni habis 456 ni ada sambungannya dia. Ya, yang memberi faedah insya-Allah. Okey. Kita masuk hadis yang ketiga. Hari itu hadis yang kedua kan. Kita habis pada hadis yang kedua hari itu. Okey. Jadi kita pun hari ini kita ikut SOP lah. Pukul 8:10 minit masuk waktu kan. 8:10 minit masuk waktu, 8:05 minit saya berhenti, saya buka soalan. Okey. Saya kalau tak buka soalan, saya tak puas hati rasanya. Sejauh mana tuan-tuan faham, tak faham, ya dah. Okey, kecuali kuliah saya yang tak ada buka soalan, kuliah Jumaat aja. Kalau kuliah Jumaat buat soalan, takut lambat bangun apa, dirikan solat Jumaat nanti. Apatah lagi kalau kursus haji dan umrah, itu. Kursus haji itu kadang habis pukul 1. Tapi kadang-kadang sampai 1 lebih. Itu dia punya apa. Tapi kalau di masjid-masjid, ikutlah apa, mana Bilal imam apa ni dah azan untuk apa, kita terus berhenti terus. Okey, kalau di Andalusia punya mana terlajak punya, selalu terlajak pukul 1 sampai pukul 2 kadang. Okey. Hadis yang ketiga,
an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika al-muslimu alladhi lahu dhimhullah wa dhimmatu rasulih fala tukhrifu Allah fi dhimmatihi. Wah, ada cermin tak dipakai tu. Itu tak benar. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang solat seperti solat kami, menghadap kiblat kami dan memakan sembelihan kami, maka itulah muslim yang memiliki amanah dan janji Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kamu khianati Allah pada janjinya, ya, jangan khianati Allah pada janjinya. Riwayat Bukhari, dalam kitab bab salat. Huraiannya dalam hadis pertama yang lepas, tonton dalam muka surat 4 tu, hadis pertama dia, ya. Apa maksudnya? Kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahawa saf solat yang bengkang-bengkok akan membawa kepada perselisihan dalam masyarakat Islam. Dalam hadis kedua pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan saf solat yang tidak rapat akan membawa kepada putus hubungan dengan Allah. Dua janji buruk ini sebenarnya sudah cukup untuk menghancurkan umat jika terjadi. Maaf, kat sini saya rujuk balik, ya. Ini apa maksudnya? Mestilah kita lurus saf tu, dan begitu juga rapat-rapat. Minta maaflah, dalam keadaan darurat ini, ya, bukan Rasulullah tak pernah buat, Rasulullah pernah buat yang dijarak-jarakkan. Lurus tetaplah lurus, walaupun jarak, tetapi hendaklah lurus. Okey, pasal apa? Sebagaimana walaupun di rapat-rapat itu diistilahkan dikuatiri tengah-tengah dicelah oleh syaitan, tetapi dalam keadaan darurat, ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibnu Qayyim 10 kekasih Allah, maka kat situ diistilahkannya, maka para malaikat menyayangi kita akan mencelahnya di tempat-tempat tu tadi, ya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak perkara-perkara yang rukun, ya, kalau tiba keadaan yang darurat dan sebagainya, boleh kita ditukar dengan tidak merosakkan solat. Contoh, berdiri, apa hukumnya? Rukun tak? Rukun dalam solat berdiri. Tetapi bagi orang yang tak mampu berdiri macam mana? Boleh duduk. Tak mampu duduk, boleh baring. Tak baru boleh baring, maka sampai isyarat sekali disuruhnya. Itu yang rukun. Ada. Sedangkan yang sah rapat ini sunat sahaja. Ya, sunat, tapi dicara sunat muakkad. Pasal tu bukan kita saja di Mekah pun macam tu. Sedangkan kalau kita tuan-tuan pergi ke Mekah, kalau dah sebelum ni lah, sebelum Covid ni, kalau tuan-tuan rapat sini segini je, orang mencelah. Nah, sedangkan kebanyakan orang kita ni
kebanyakan lah. Dia rendah-rendah nak selesa, nak begini ya. Begini ya tak? Tapi kalau agak-agak ruang tu ada segini aja, memang dicelahnya. Sini ada celah sampai begini dia. Tapi kalau orang Malaysia ni yang tak faham, kadang dia menjeleng di diri. Marah dia nak selesa. Walhal itu kita bersyukur. Sebab tak ada syaitan akan mencelah kita lagi. Tetapi dalam keadaan darurat macam ni, bukan kita sini, bukan Malaysia je, di Mekah pun begitu juga. Tapi sekarang di Mekah dah boleh rapat-rapat. Saya dijangka 27 ni akan berangkat. Tapi saya minta tangguhkan pertengahan bulan 12 insya-Allah. Ya, pertengahan bulan 12. Siapa yang ada berhajat bolehlah. Tapi kali ini mahal sikit. 8,000 lebih, 88 lebih. Ya. Saya sebagai pembimbing, itu bukan saya pembimbing, saya sebagai pembimbing itu sahaja. Okey. Jadi jangan kita pertikaikan yang kita jarang, jarak dan sebagainya. Yang kita tak boleh lurus, mestilah lurus. Tak? Bermakna kita hendaklah lurus. Kalau tak lurus, serupalah siapa sini askar, bekas polis, tak? Dalam pembarisan jarak ni kena dijarakkan, rapat lain, tapi lurus tetap luruskan. Tuan-tuan, siapa yang polis, siapa askar tu lagi. Pasal saya mengajar dalam perhebat tu, ke askar lagi saya seronok. Seronoknya pasal apa? Ya. Sedangkan tuan-tuan dilatih dalam latihan apa, dalam solat takkan tak boleh nak buat lurus. Ada. Jadi boleh lurus kita. Rugi itu tak lurus. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itulah keadaannya. Okey. Yang kat sini tadi cuma saya titik apa ni, yang akan tadi berapat-rapat tadi kan. Tapi oleh kerana dalam keadaan darurat suruh dijarakkan, maka ikutlah perintah kita jarak. Sedangkan kita tutup ini pun tak boleh. Nah, kalau mengikutnya tutup ini seolah-olah kita apa adalah satu hadis ni keadaan tertentu. Tetapi dalam keadaan darurat tak boleh. Contoh tuan-tuan dalam ikhram tak boleh pakai ni. Tetapi ketika itu tahun 2003, masa itu saya bawa jamaah. Masa 2003 apa penyakit yang menimba? SARS. Wabak tu datang dari negeri China juga kan. Maka ketika itu, maka Majlis Fatwa Tabung Haji pun membolehkan, apabila di Mekah kita rujuk balik pun membolehkan. Jadi bolehkan, ya. Sedangkan asal usul ni tak boleh. Satu. Pasal dia pada 2018 saya bawa jamaah haji. Masa tu 2018 angin pasir kuat. Siapa pergi haji 2018 nak wukuf ke Arafah, pasir kuat. Habis macam mana? Saya katakan bolehkan. Semua pakai kata. Semua pakai. Pasal ni dalam keadaan darurat. Boleh ke Ustaz? Boleh tu. Saya kata boleh. Jadi semua kena pakai. Jadi dalam keadaan sekarang ni pun lagi satu, dulu pertikaikan mula-mula pakai ni. Ustaz, habis kalau kita pakai ni, hidung kita tak boleh cicah kat lantai. Kan cicah hidung itu sunat. Ada. Yang rukunnya ini dahi. Yang dahi ni kena atas tempat sujud, tapi hidung adalah sunat. Maka ketika dalam keadaan macam ni tak cecah pun tak mengapa, ya. Tak mengapa. Jadi pasal ini dalam keadaan sunat saja. Okey. Ada pertanyaan haknya? Tak ada. Simpan dulu ya. Nanti dalam pukul 8:05 saya buka soalan. Yang ini tadi muslimah ada bagi tak? Dah. Apa yang perlu, apa yang difikirkan ialah
adakah kedua-dua janji buruk itu sudah bertimpa ke atas masyarakat kita ataupun belum lagi? Untuk menjawab soalan ini, marilah kita tinjau bagaimana keadaan umat Islam masa kini. Kita dapati keadaan umat Islam kini amat menyedihkan. Amat menyedihkan pasal apa? Ramai tak sikit lagi ya. Di sana sini umat Islam hidup dalam kehinaan, sama ada penghinaan daripada musuh atau atas kebodohan sendiri. Mereka hidup berpecah belah dan jauh daripada rahmat Allah. Itu kebanyakan orang kita ni ya, berpecah belah. Inilah kesan buruk perbuatan mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumnya dan solat berjamaah khasnya. Sunnah banyak ditinggalkan ya, banyak kita tinggalkan ya, nanti saya tengok. Okey, mereka bukan sahaja memutuskan atau membengkang-bengkokkan saf solat, malah mereka tidak mewujudkan mana-mana saf kerana mereka tidak menghadiri solat berjamaah. Ini berarti mereka berada dalam perpecahan yang berganda-ganda. Ini kebanyakan orang tak solat berjamaah ya. Pasal kalau bagi Imam Syafi'i, solat berjamaah ini diistilahkan fardu kifayah. 2-3 orang masuk sini, yang lain tak payah. Ibaratnya begitu pula ya. Tapi orang yang hadir itulah pahalanya lebih besar. Sebab orang tu hadir, semua dosa-dosa orang sini dah tak ada. Bermakna Tuhan yang menyelamatkan semua. Sepatutnya dia berterima kasih ya. Tapi kadang-kadang ditomah pula tu. Wah, mentang-mentang ke surau ya, bagi orang yang tak datang ke surau tu ya, dia tak sedar yang bahawa dia punya dosa dah diselamatkan pada orang yang hadir kat sini ni ya. Itu dia ya. Bermakna tuan-tuan, jangan dengki, jangan irati orang yang tak hadir. Tetapi yang tak hadir itulah yang dengki, sepatutnya dia nak hadir ya, pasal banyak pahala dia. Okey, itu salah satu daripada solat sunat-sunat berjamaah dan sebagainya. Belum lagi solat-solat sunat-sunat yang lain dalam solat kan. Ada setengahnya doa iftitah ditinggalkan, ada pun ada ya, yang meninggalkan doa iftitah. Sedangkan itulah, apa itu doa iftitah? Nanti ujung nanti ada bab doa iftitah tu. Doa iftitah, doa pembuka iftitah, pembukaan ya dah. Inna solati, kan itu satu ikrar kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Kalau kita ingat doa iftitah, maksud dalam doa iftitah memang dapat khusyuk kita, insya-Allah ya, insya-Allah. Saya rasanya kalau saya solat sunat pun tak baca doa iftitah, rugi rasanya. Sebab kat situ tentu ikrar. Jadi solat sunat pun seolah-olah macam kita ni menjadi satu kewajipan dah. Sebab kita terlampau mengikuti apa yang kita bacakan dan sebagainya. Okey, kat sini yang kitab ni saya ambil dari sini dulu ya. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Saya nak bawa sunat yang satu tu. Hari ini 8. Okey, ini bab kat sini insyaAllah cantikkan. Dan saya nak bawa yang ini,
yang lembaran yang saya bagi tadi. Okey, ini dulu dalam sunat-sunat, dalam keadaan sunat-sunat yang di sini ni. Tetapi walaupun sunat, keistimewaan dia muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pasal ada setengah ustaz mengatakan tak ada apa, ada setengah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sapu muka kan. Ada setengah ustaz kata ada buat apa sapu muka. Itu Nabi dulu dalam padang pasir katanya. Boleh jadi dia tak jumpa. Ini dia, tuan-tuan, ini dia ada kat sini. Ya, apa dia? Ada doa dia. Ada doa dia. Okey. Izinkan saya bawa sini ya. Adab imam selepas solat. Ini bukan imam saja. Terus kekal menghadap ke arah kiblat. Imam sesudah mengucapkan salam sambil membaca zikir atau wirid yang bersumberkan wirid yang apa tadi ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebahagiannya seperti di bawah ini. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma zib anni al-hamma wal hazan. Ya. Doa ini dibaca secara perlahan wa imam ya ataupun makmum secara perlahan sambil menyapu dahi dengan tangan kanannya. Sambil menyapu dahi dengan tangan kanannya. Dalil bagi perkara ini ialah hadis berikut. Ini hadis An Anas radhiyallahu anhu. Anas ini biasanya pasal apa? Selalu hadis-hadis yang sahih itu yang diriwayatkan para sahabat-sahabat Nabi waktu Nabi masih ada. Waktu ada bersama dengannya, sebagaimana Anas, ya, Imam Muslim. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu biyadihi jumna dengan tangan kanan. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma azib anni al-hamma wal hazan. Okey. Ya, ini rawahu Ibnu Sani bab kitab zikir, terjemahan Azkar Jawi, halaman 155. Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis solatnya baginda menyapu dahinya dengan tangan kanannya sambil melafazkan doa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Yang bermaksud, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah dariku perasaan susah dan duka cita. Itu dia. Nah, kita habis sembahyang, kita berdoa Allahumma azhibna wal hazan, ya. Dengan Allahumma azhibna, ya. Jangan kalau kita silap baca tu Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan, kita baca Allahumma izhab, dah lain dah. Ya, baru saja berpindah. Ya. Bagaimana kalau Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan, ya, maksudnya hapuskanlah, ya. Apa maksudnya? Hapuskanlah daripadaku perasaan susah dan duka cita. Nah, cuba kalau kita ketika menyapu itu menghayati, maknanya kita tersemak di dalam hati. Tersemak di dalam hati, insya-Allah kita tak hilang duka cita kita. Ya, ini dalam ilmu perubatan. Ini pada pasal ini sebanyak sedikit dulu. Sebab apa orang yang selalu kena sihir, kena apa tu? Ada sebab
oleh kerana dalamnya masih kosong. Kalau sekiranya dia sentiasa dipenuhi dengan selawat dan sebagainya, maka insya-Allah sihir tak akan masuk. Ibaratkan gelas ni lah, kalau gelas ini kosong, air boleh masuk, benda lain boleh masuk. Tetapi kalau gelas ni kita isi air, maka isi air lain pun akan tumpah, tak boleh masuk. Begitulah keadaan jiwa kita. Kalau jiwa kita ini khusyuk, tenang, ya, jangan kita dengki, jangan kita marah, jangan kita iri hati dan sebagainya, penuhi dengan selawat, insya-Allah. Ya, orang caci, biarkan orang caci. Orang mencaci kita, kita dapat pahala. Rugi orang yang mencaci itu. Ya, memang kita yang dapat pahala. Cacilah tak apa. Jadi tak ada masalah. Itu masalahnya. Ya? Dan ini keadaan ini dalam istilah apa? Istilah perubatan. Sebagaimana pasal guru perubatan banyak, Allah yarham Datuk Sabarum pun saya ada menuntut juga. Di Mekah pun saya ada menuntut juga. Ya? Macam kanser, sakit kanser. Datuk Sabarum caranya lain. Yang saya menuntut di Mekah caranya lain, perubatan. Dan ketika Allah yarham masih ada, saya bertukar pendapat dengan dia. Saya punya pun digunakan, dia punya pun saya gunakan juga. Bermakna tak tentu. Ada kalanya, ada kalanya benda-benda sesuatu ini kita tak apa. Contohlah, kadang-kadang tuan-tuan pening kepala, makan Panadol boleh, kan? Boleh hilangkan. Tapi saya makan Panadol tak boleh jalan. Pernah saya minta maaf, arwah isteri saya itu marah betul dengan saya. Pasal apa? Setengah jam saya makan 2 biji, tak jalan lagi. Lepas tu saya makan lagi sampai 10 biji saya makan, tak jalan juga lagi. Masalah. Baca itu masalah ni. Begitu jugalah perubatan. Wa ima, kata tuan-tuan Allah yarham Datuk Ismail Qamus caranya bagi dia. Jangan kita bertekadkan yang itu tak betul, ini tak betul. Tak. Boleh jadi tidak sesuai pada kita. Sebagaimanalah yang katakan orang anti vaksin ni. Ya, anti vaksin katanya cucuk vaksin pun masih kena juga COVID. Ya tak? Tapi kena taklah seteruk sebagaimana semua orang kita sakit cacar kan. Ada cacar kan dulu, tanam cacar kan. Tapi kita pernah kena cacar tak? Pernah juga. Saya pernah. Ini benar. Tapi tidak seteruk kalau kita tak ejek dulu. Benar. Bermakna ada halangan-halangan dia. Jangan katakan itulah saya kata, kalau gitu katanya saya boleh hebahkan saya anti Panadol, saya kata. Pasal Panadol tak secure kat saya. Ada? Ibarat begitulah. Jangan gitu tu. Okey, insya-Allah kita usaha. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap penyakit ada ubatnya. Ubat kita di mana? Dalam Al-Quran. Semua di dalam Al-Quran. Tapi ada kalanya kita jumpa, ada kalanya tak jumpa. Ya. Contohlah banyak-banyak ni dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ada setengahnya dia mengamalkan, menuntut sesuatu tu ambil dalam mubin, 7 mubinnya. Ada setengahnya dia baca salam qalamir rabbir rahim 17 kali, memohon apa yang ada. Itulah dia mana ada cara-cara dia. Pasal itu kita berdoa. Kita berdoa pasal doa itu senjata orang Islam. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau sembuhkanlah segala penyakit yang ada pada diriku, sebagaimana yang Kau janjikan. Setiap penyakit ada ubatnya. Maka aku berusaha untuk mencari ubatnya. Hanya Engkau lah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Cari. Orang cakap makan cengkeh, cari. Orang cakap makan apa ni, kumur-kumur pakai Listerine, usia mana satu yang dah ada setengah ni beli dulu rebus, dah minum airnya, buat kumur-kumur dan sebagainya. Itu semua kira usaha. Daya usaha kita Allah bagi pahala. Okay.
Okey, kita balik ke sini balik. Oh lah, kejap aja dah Nabi dah. Sebagaimana ini tadi, apa yang dikatakan, yang bermaksud aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah daripadaku perasaan susah dan duka cita. Sebenarnya doa ini bukan hanya sunat dibaca oleh imam saja, malah ia juga sunat dibaca oleh semua mereka yang solat dalam apa je bentuk penunaiannya. Wa imam dia solat bersendirian, wa imam dia solat berjamaah sebagai makmum pun disunatkan baca. Apalah lagi kalau solat bersendirian, sama ada imam, makmum maupun munfarid. Munfarid ni persendirian lah, mufrad bersendirian, ya. Okey. Lepas tu istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, ini sunat 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Dalil bagi ini saya ambil sebentar lalu lagi, ya, pasal saya nak tekankan ni, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Yang saya akan datang, saya ulang semula. Saya nak dekatkan solat sunat subuh, selepas maghrib, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subuh dan maghrib 10 kali sunat, 10 kali. Zuhur dan isyak hanya 3 kali. Asar boleh 3 dan boleh 10 waktu asar. Apa faedah dia nanti dia? Dalam mengenai pensyariatan wirid ini ialah hadis berikut. An Abi Dzarri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salati al-fajri wa huwa thani rijlaini qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara maratin, itu 10 kali. Kutibat lahu asyaru hasanatin wa mu'iyya anhu asyaru sayiatin wa rufi'a lahu asyaru darajatin wa kana yaumahu zalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa harsi minasyaitanir rajim walam yajtabir li zanbi an yudrikahu fi zalikal yaumi illa syirka billah. Rawahu Tirmizi. Ya, hadis ini itu hadis hasan dan sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Maksudnya dari Abu Darda bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sejurus selepas salat subuh, sedang ia masih kekal duduk tahiyat akhir dan sebelum ia berkata apa. Bermakna dia jangan bergerak lagi selepas salam saja, baca itu belum berubah berubah kedudukan dan belum kata apa-apa. Apa yang kat situ dijanjikan, kata-kata perkara yang lain sebelum kata perkara akan dijanjikan, akan dicatatkan baginya 10 hasanah, 10 kebaikan akan dicatat dan dihapuskan darinya 10 sayi'ah, 10 kejahatan, diangkatkan untuknya 10 darjat, diangkat kepadanya 10 darjat pada hari itu. Dia berada di dalam lindungan Allah daripada segala gangguan serta dijaga daripada tipu daya syaitan. Tidak boleh
memusnahkan diri dan amalan-amalannya yang telah ia kerjakan, kecuali dosa syirik kepada Allah sekiranya ia terjerumus melakukan dosa itu. Ya? Jadi waktu kita solat maghrib dengan solat subuh, eloklah kita amalkan la ilaha illallah sebelum kita bergerak. Ini terutama sekali, biasa imam memang bodoh, tapi makmum ni kadang-kadang dia assalamualaikum dia angkat buntut pergi pindah tempat lain pun ada. Rugi makmum, ya, rugi, ya. Imam memang selalu dapat kekal gitu, pasal lepas tu dia pusing ke kanan, ini tak ada kat sini, pusing menghadap, kalau kiri kita menghadap ke mihrab, ya tak? Okey, itu kemudian saya akan ulas ke tu. Lepas tu baca apa dia? Allah wajirna minan nar. Allah wajir 7 kali. Pasal pintu neraka ada 7. Andainya kita mati waktu maghrib ke subuh besok, subuh ke maghrib nanti, pertengahan itu kita mati, insya-Allah kita tidak akan masukkan ke neraka. Sebab apa? Sebab dah padamkan nama-nama kita di pintu neraka tadi, 7 pintu tadi. Pasal tu kadang kalau kita tak faham, kita tak bawanya, ya, rugi kita. Okey, ya. Jadi insya-Allah akan datang Tuan Haji Syamsuri, saya terus bulan depan saya terus buka ini tu, ya, boleh, ya. Di habis ini baru saya sambung ini semula. Okey. Pasal kat sini ada keistimewaan amalan kita harian. Kalau rugi kita. Bab itu surah berjamaah memanglah. Macam mana Tuan Imam? Boleh Tuan Imam? Boleh? Minggu depan saya tekankan yang ini. Pasal ini semua ada kan? Saya dah bagi ada. Okey. Dan lepas tu kita sambung ni. Okey? Ada persoalan, pertanyaan bab solat. Bab solat, bab ibadah, silakan. InsyaAllah. Saya bagi 5 minit. Pasal ni dah lebih patut 5-10 apa tadi, 5 minit. Sebab 8-10 minit. Tapi insyaAllah lah, jangan ada orang komplain aja lah. Kalau orang komplain, habislah saya. Tak? Ya, okey. Kuat sikit Tuan Imam. Maafkan saya, pasal saya tak tahu pagi tadi saya semalam balik dari Sabah Benam, naik motor pakai topi kelet terus sendiri, kemudian kena hujan. Itu yang tak tahu dah hujan ni. Ya. 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 Surah kita baca tu silap. Menyatu adakah perlu kita teruskan sambung ataupun kita berhenti surah tu, atau kita ulang semula surah yang kita baca tu, ataupun kita cari surah lain untuk kita baca, macam mana? Apa? Surah? Kita baca imam, jadi imam, ya. Menyatu Al-Fatihah, lepas tu kita baca surah. Baru surah? Baca surah. Kemudian kita baca surah tu silap. Kemudian tu ada perlu kita ulang balik bacaan ataupun kita ganti dengan surah lain yang kita baca. Bacaan dia ulang balik. Dan surah yang kita baca tu kita silap. Silap macam terlupa lah. Maksudnya kita terlupa surah kan. Kita dah baca setengah ni. Ya. Kemudian kita lupa. Nak sambung kita lupa. Okey. Lepas tu ada perlu ke kita ulang balik baca surah balik. Okey. Saya faham. Katakanlah saya lepas baca Fatihah, saya jadi imam contohnya, saya baca surah tu terlupa, sama ada saya nak ulang balik gitu ataupun boleh ganti yang lain. Okey, tak ada masalah. Jadi sama ada kita nak ulang balik yang tu pun boleh. Katakan contohlah surah ni, Qul huwallahu ahad, saya terlupa, tak apa, ulang balik pun tak boleh dia. Maka saya kat situ macam mana? Tak ulang. Boleh, saya boleh. Qul a'udzu birabbin nas, cuba gantikan yang mudah, boleh. Ya tak? Ataupun Qul ya ayyuhal kafirun, ya tak?
Okay. Tetapi surah yang kita makruh bawa kalau bertindih, maksudnya mula-mula saya buat surah rakaat pertama Qul huwallahu ahad. Lepas tu apabila saya buat rakaat yang kedua Qul a'udzu Qul ya ayyuhal kafirun, maka sudah bertindih. Itu makruh. Tidak membatalkan, tetapi makruh. Jadi bagaimana kalau saya katakan tadi saya yang pertama dah Qul huwallahu ahad, yang kedua boleh baca Qul huwallahu ahad lagi, boleh, ya? Usah risau, usah risau. Pasal apa? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, Rasulullah melantik imam Masjid Quba. Imam Masjid Quba, 2 orang. Semua tu memang hafal semua. Hafalnya kitab lah Rasulullah lantik. Lepas tu satu imam tu bacaannya panjang-panjang. Tu imam. Maka jamaah pun komplain pada Rasulullah. Jamaah komplain pada Rasulullah, bukan pada imamnya. Komplain pada Rasulullah. Lepas tu satu imam lagi dia hafal Quran. Setiap waktu rakaat pertama kedua Qul huwallahu ahad aja. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Maka jamaah pun komplain pada Rasulullah. Nah, tapi apabila Rasulullah, orang jamaah komplain pada Rasulullah pada imam yang bacaan surah panjang-panjang tadi, maka Rasulullah kata dia pun angguk-angguk gitu. Lepas tu dia jumpa imam tu nanti, benarkah kamu ketika jadi imam baca surah panjang-panjang? Kata imam tu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baca surah panjang-panjang tu afdal. Afdal ketika kamu solat bersendirian. Ketika kamu jadi imam, lihatlah siapa makmum kamu. Orang tua-tua, orang sakit, orang dan sebagainya. Maka bacalah yang sederhana, kata Rasulullah. Dan dari tadi Rasulullah pun juga imam yang surah Ikhlas tadi. Ya imam, benarkah kamu ketika solat setiap waktu baca surah Ikhlas saja? Ya benar Rasulullah, gitu. Kenapa tak baca yang sederhana? Tapi Rasulullah pun senyumlah pasal benda yang itu, senyum pasal dia orang dah tahu dah. Kenapa tak baca yang sederhana? Ya Rasulullah, ketika aku solat, aku mengagungkan keesaan Allah. Oleh kerana surah Qul huwallahu ahad itu kalimat tauhid semuanya tu. Jadi kita mengagungkan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya dah, katakan olehmu itu Allah itu satu, Allah tu yang esa. Semua keagungan dalam kalimat tauhid. Maka Rasulullah tak cakap lain, cuma dia senyum dan angguk-angguk. Tak ada komplain apa pun Rasulullah. Bermakna boleh baca. Jadi ibu-ibu ya, kalau sekiranya suaminya besok jadi imam kat rumah, baca Qul huwallahu ahad, bukan dia tak tahu surah yang lain, sebab dia nak mengagungkan keesaan Allah. Tidak? Yang rakaat pertama betul, rakaat kedua pun begitu, tak bermasalah. Tidak? Jadi saya pernah yang mula-mula COVID dulu, yang mula-mula berjamaah, kan segitu tak boleh baca surah panjang, tak boleh baca doa panjang kan. Mula-mula yang buka tahun lepas punya, bukan yang tahun 2002 mula dulu. Saya jadi keliling jadi imam, saya jadi imam subuh. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Doa kunutnya masa itu tak ada suruh doa kunut najlah, belum lagi. Ya dah, masa itu arahan pendek-pendek aja. Maka kunut pun saya guna pendek aja. Allahumma ghfirlah warhamha. Allahu akbar. Doa kunut pendek. Kalau sendiri Allahumma ghfirlah warhamhu, itu doa kunut pendek. Siapa yang pergi khusus haji dengan saya, haji ataupun umrah, semua saya ajarkan doa kunut pendek. Pasal selalu dia, sebab pasal di Mekah tak ada doa kunut kan. Yang dia pun dengan semua ustaz.
Habis macam mana tak ada kunut? Kita tak ada ni kunut pendek. Ada, kunut pendek ada. Ada. Dalam kitab ni ada. Doa kunut pendek semua. Ada. Sebut. Kalau sendiri tuan-tuan, contoh tuan-tuan. Waktu subuh besok. Habis. Nak cepat habis. Nak pergi kerja nak cepat contohnya kan. Tuan-tuan surat kalau nak pergi. Kalau kau pergi surah memang Pak Imam baca panjang sikit kot. Ya tak? Jadi tuan-tuan nak baca pendek-pendek. Kunut pun pendek-pendek. Baca rakaat pertama kul ahad, baca kedua kul ahad. Ya tak? Kalau tak baca surah, sah tak solat kita? Sah. Yang rukun tu Fatihah. Mesti. Lepas tu kunut tak apa-apa. Sah tak? Sah. Ya tak? Jadi nak kunut pendek. Bagaimana? Allahu Akbar, subhanallah, samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ini ada teman ni lah. Jangan samiallahu liman hamidah terlibat kayak gitu. Bermakna tak sah sebab tak ada tumakninahnya. Tak ada berhenti seketika. Jadi tak ada tumakninah. Dia mesti ada samiallahu liman hamidah. Sekadar rabbana lakal hamd. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahu Akbar. Nah, boleh? Tak? Okey. Boleh Pak Imam? Okey. Ada apa pertanyaan lagi? Satu. Dah. Okey. Saya rasa akan datang saya buka soalan 10 minit lah. Ya. Awal sikit. Biar kumpulkan bab solat. Ya. Bab solat. Rugi kita. Biar kita pasal dia mahsyar besok. Pasal tuan-tuan terpedaya. Ada setengah WhatsApp katakan apabila kamu bangkitkan semula di kubur besok, teringin nak balik semula nak apa? Nak bersedekah katanya. Tetapi kalau tuan-tuan solatnya tak selesai, bukan sampai bab sedekah, tak tanya pun bab sedekah, tak ditanya lain. Pasal di pertanyaan mula-mula apa Pak Imam? Ialah solat dulu. Yang dihisap apa? Solat dulu. Contoh saya boleh bersedekah buat 10 buah masjid, saya tak ada solat, tak ditanya tu. Tetapi kalau kita solat sempurna, buang tai cecak kat sini pun dikiranya, buang sampah atas jalan pun dikiranya. Ya tak? Tu dia. Mana apa sekalipun solat dulu utamakan. Ya. Jangan diperlukan solat, insyaAllah. Pasal sempurna solat kita, sempurna keluarga kita, sempurna masyarakat kita, insyaAllah. Nah, pasal itulah kadang-kadang waktu saya dulu Ustaz ni dengan isteri Ustaz tak pernah bergaduh ke apa. Bergaduh tu tidak, tapi perselisihan faham tu adalah sikit, tapi tak menjadi masalah. Oleh kerana saya faham apa yang dia tak suka dan dia faham apa yang saya tak suka. Contohlah katakan, tak payah apa, dengan senyuman. Kadang-kadang saya buka kain letak kat situ, pakai seluar, lalu kain letak kat situ dia. Kadang dia tengok saya senyum aja, tengok saya tengok kain saya. Saya faham lah, dia tak suka saya letak kain kat situ, maka saya angkat, saya sidai lah. Tak? Contoh gitu. Begitulah kata. Pasal tu saya kata, saya dengan isteri saya tak pernah cakap I love you, I miss you, tak pernah. Tapi saya tetap sayang kat dia. Apa dia tak suka, saya tak buat. Bermakna saya hidup dengan dia 30 berapa tahun. 35 ke 34 gitu, tak silap saya. Hari itu dengan anak saya kira. Alhamdulillah. Ya, pasal kita tahu. Pasal tu kita cinta ni di dalam hati. Macam kita cinta pada Allah. Bukan saya katakan saya Islam. Rasulullah dikutuk, marah kita. Tapi sembahyang tidak. Solat tidak. Rasulullah dikutuk, bukan marah. Kat mana datangnya cinta kita? Macam tu lah kita dengan isteri kita. Isteri kita tak suka tapi kita buat juga.
Contohlah satu, minta maaf sikit ya. Saya dulu waktu bujang saya suka mengajar gubahan. Gubahan orang nak buat antaran, masakan dan sebagainya. Siapa kumpulan itu? Perempuan-perempuan. Saya duduk pula jalan berkeliling. Saya persatuan wanita jalan berkeliling. Saya buat kat situ. Ada dewan situ. Banyak student nurse itu. Tak? Saya buat gubahan, buat apa, ya. Buat acing, kek semua. Saya buat. Apabila saya dah kahwin, saya masih mengajar lagi. Tapi apabila saya balik mengajar, apa isteri saya? Dia senyum ni, serenuk ya? Serenuk? Ya, dia. Itu. Saya faham lah, berarti dia tak suka saya campur perempuan-perempuan macam tu tadi. Sedangkan saya tahu hukum. Masa tu saya imam masjid Jalan Berkeliling tu. Balik Islam tu Jalan Berkeliling waktu tu pun. Ada. Walaupun saya tak pegang tak itu, bermakna kumpulan tu. Apabila saya macam itu, saya pun taruhlah sini. Saya tahu isteri saya tak suka. Ada. Itu saya katakan. Pasal itu dikatakan cinta ni di dalam hati, bukan di mulut. Bab pepatah orang Jawa kata, love is a word spoken by the heart, not by the mouth, heard by the soul, not by the ears. Itu baru cinta sejati, ya tak? Okey, setakat ini dulu. InsyaAllah saya memohon ribuan ampun dan maaf terlebih masa, ya Tuan Haji, minta maaf. Terima kasih yang baik dari Allah. Kesalahan datangnya dari diri saya sendiri yang jahil ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu yakabiru mazidah. Allah menjili rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zal majlis. Allah menjili rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zal majlis. Allah menjili rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zal majlis. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarqa min ba'di tafarqa ma'suma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.